Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan sambung bab pertama, Kerajaan Alam Melayu 1.4, iaitu Kerajaan Alam Melayu dan Kerajaan Luar yang sezaman. Sebelum tu cikgu nak ulang kembali iaitu Kerajaan Alam Melayu. Okey, Kerajaan Alam Melayu ini mempunyai tujuh kerajaan yang utama, iaitu Kerajaan Funan, Kerajaan Champa, Sriwijaya, Kerajaan Angkor, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Kedah Tua dan juga Kerajaan Gangga Negara. Okey, kita nak lihat 1.4 ini di mana Kerajaan Alam Melayu ini sudah wujud sama dengan kerajaan luar yang lain. Okey, itu maksudnya Kerajaan Alam Melayu dan Kerajaan luar yang sezaman. Okey, Kerajaan Alam Melayu muncul sezaman dengan kerajaan-kerajaan luar yang lain. Kerajaan Alam Melayu juga mempunyai hubungan perdagangan, keagamaan dan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan ini. Okey, kita lihat kalau muka buku teks, muka surat 14. Okey, pada peta tersebut tertulis abad pertama. Jadi, pada abad pertama, Kerajaan Alam Melayu juga sudah wujud sama dengan kerajaan luar yang lain. Contohnya yang ada di situ adalah tapak bandar OCEO yang berada dalam kerajaan Funan. Okey, dia sezaman dengan Colosseum dalam tamadun Rom yang kita belajar dalam tingkatan 1. Kemudian kita lihat pada abad ke-9. Okey, pada abad ke-9 di situ kerajaan Alam Melayu yang telah wujud adalah Kerajaan Sriwijaya, okey, Angkor Wat dalam kerajaan Angkor, kemudian Menara Cham Dimison, okey, dalam kerajaan Champa. Okey, mereka telah wujud sezaman dengan Pagoda Zumi yang berada di dinasti Tang, kemudian Hagia Sophia, okey, dalam Empire Byzantine. Okey, seterusnya pada abad ke-14. Okey, maksud abad ni maksudnya kalau abad ke-9 tu daripada 801 hingga 900. Macam abad ke-14 ini dia merujuk pada zaman 1301 hingga 1400. Okey, kalau kita lihat di situ pada abad ke-14 telah ada Gapura Bajang Ratu. Okey, yang ada pada zaman kerajaan Majapahit yang sezaman dengan Qutbun Minar, iaitu dalam Kesultanan Delhi. Itu kita lihat bangunan-bangunan ataupun kerajaan-kerajaan yang telah wujud dalam tamadun-tamadun tersebut yang sama dengan Kerajaan Alam Melayu. Sekarang kita lihat pula hubungan-hubungan yang telah wujud di antara kerajaan tersebut dengan Kerajaan Alam Melayu. Dalam yang pertama adalah dari segi hubungan perdagangan. Okey, kita boleh lihat dalam peta muka surat 16. Okey, hubungan perdagangan ini berlaku kalau dalam peta tu pedagang luar ke Alam Melayu. Okey, petunjuk anak panah yang pertama yang warna biru tu, pedagang luar ke Alam Melayu, menunjukkan bahawa banyaknya pedagang luar yang datang ke Alam Melayu, dan juga pedagang Alam Melayu sendiri juga telah keluar ke pelabuhan yang lain. Okey, kalau kita lihat di situ yang warna hijau tu, dalam peta pedagang-pedagang daripada Alam Melayu juga telah keluar ke pelabuhan luar. Dan yang ketiga adalah barang Alam Melayu yang dibawa ke Rom. Okay, maksudnya barang Alam Melayu ini daripada tamadun Rom datang ke Alam Melayu. Okay, dia bawa hasil bumi yang ada dalam kerajaan Alam Melayu ini dan juga dan didagangkan ke tamadun Rom. Okay, kenapa di kawasan tamadun Rom? Kawasan tamadun Rom ni merupakan salah satu pusat perdagangan yang utama pada ketika itu. Jadi hasil bumi yang ada dalam kerajaan Alam Melayu ini bila didagangkan di tamadun Rom, maknanya dia disebarkan ke seluruh dunia. Okey, itu hubungan perdagangan. Yang kita lihat yang kedua iaitu hubungan keagamaan. Okey, hubungan kerajaan Alam Melayu dengan kerajaan luar ini mendorong
penyebaran agama Hindu, Buddha dan Islam. Penyebaran agama-agama ini telah mempengaruhi pelbagai aspek kehidupan seperti pentadbiran, perundangan, ekonomi dan sosio budaya. Okey, kita boleh lihat di situ. Okey, dalam agama Hindu ni terdapat beberapa cara penyebaran agama Hindu di alam Melayu, iaitu melalui peranan pedagang, tentera dan golongan Brahmin. Okey, golongan Brahmin ni golongan pendakwah ataupun orang alim dalam agama Hindu. Kemudian kita lihat agama Buddha, peranan Asoka. Asoka ni adalah salah seorang pemerintah Empire Maurya yang kita belajar dalam tingkatan 1. Okey, mereka menghantar sami-sami Buddha ke alam Melayu untuk menyebarkan agama Buddha. Okey, juga agama Islam. Terdapat beberapa cara penyebaran agama Islam di alam Melayu, iaitu melalui peranan pedagang, pemerintah dan pendakwah. Okey, pedagang ni maksudnya datang daripada tanah Arab. Okey, kebanyakannya datang daripada tanah Arab yang membawa agama Islam. Kemudian mereka bertapak di bumi alam Melayu. So, kita boleh lihat seterusnya, iaitu hubungan diplomatik. Okey, telah wujud hubungan kerajaan Melayu dengan kerajaan Cina. Okey, yang pertama kita lihat di situ kerajaan Champa. Okey, utusan dihantar pada abad ketiga untuk memulihkan hubungan setelah berperang dengan sekutu Cina, iaitu Dai Viet. Okey, dalam kerajaan Sriwijaya juga telah utusan dihantar pada abad ketujuh untuk mendapatkan pengiktirafan dan memperkukuh hubungan persahabatan dan perdagangan. Okey, kemudian hubungan dengan kerajaan Kedah Tua, hubungan dengan kerajaan Angkor, hubungan dengan kerajaan Majapahit dan juga hubungan dengan kerajaan Funan. Okey, hubungan ini telah berlaku. Okey. Seterusnya hubungan kerajaan alam Melayu dengan India. Okey, kita boleh lihat di situ kerajaan Sriwijaya utusan dihantar pada abad ke-9 untuk mengeratkan hubungan persahabatan dan hubungan keagamaan. Okey, macam kita belajar masa tingkatan 1. Okey, bermula tamadun India ini bermula dengan agama Buddha. Kemudiannya bertukar kepada agama Hindu. Okey, kita lihat pula kerajaan Angkor pada abad ke-10. Okey, tujuan dia adalah untuk mengeratkan hubungan persahabatan. Kemudian kerajaan Majapahit juga telah menghantar pada abad ke-14 untuk mengeratkan hubungan persahabatan. Kemudian kerajaan Funan, utusan dihantar pada abad ke-3 lagi untuk memperkukuhkan hubungan perdagangan dan keagamaan dengan India. Okey, kita tamat untuk 1.4. Okay, kita akan sambung untuk bab kedua untuk kelas seterusnya. Okey, sekian. Terima kasih.